sebab pada hari ini adalah amanah Rasulullah berkukuh bersaudara umat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka perasaan kasih sayang. Surah Maryam ayat yang ke-96. Ikhwanil muslimin, khatib hari ini ingin mengajak saudara-saudara jamaah sekalian, marilah kembali semula meningkatkan hubungan persaudaraan dan perpaduan di kalangan umat selepas sebahagian menghadapi hubungan tegang, terutama semasa kempen politik untuk memilih pemimpin terbaik mentadbirkan negara. Dalam kempen-kempen pemilihan pemimpin, sama ada dalam politik atau dalam sesebuah persatuan dan pertubuhan, sering berlaku kempen-kempen keji seperti hina-menghina, laknat-melaknat satu sama lain, memperlekeh dan merendahkan pegangan agama seseorang dan sebagainya, sama ada yang dibuat di tempat terbuka atau melalui media sosial. Kesan daripada kempen-kempen ini menyebabkan timbul perpecahan dan putus hubungan silaturahim dalam keluarga, masyarakat, dan hubungan tegang antara kaum. Khatib amat yakin mereka yang beriman dan beramal soleh tidak akan melakukan perbuatan keji yang merosakkan persaudaraan dan perpaduan, kecuali hati mereka dikuasai nafsu buruk. Firman Allah yang baru dibaca dalam muqaddimah khutbah ini menerangkan bahawa mereka yang beriman dan beramal soleh akan dilimpahi dalam hatinya perasaan-perasaan kasih sayang kepada manusia. Kerana itu, atas dasar perasaan kasih sayang kepada manusia, maka marilah kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkan persaudaraan dan perpaduan, kerana amalan ini dicintai Allah dan manusia. Ikhwanil muslimin, ingatlah kasih sayang, persaudaraan dan perpaduan umat amat penting dalam membina negara yang kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat perancangan dan strategi apabila dijanjikan oleh pemimpin Madinah menjadi pemimpin mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyedari bahawa penghijrahan orang Muhajirin ke Madinah sedikit sebanyak menimbulkan kesusahan hidup kepada orang Muhajirin sendiri dan juga wujud kegelisahan politik kepada sebahagian penduduk asal Madinah. Ketika memberi ucapan di hadapan pemimpin Madinah
yang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum itu. Rasulullah memberi 4 amanah yang menjadi nilai pegangan penting untuk dihayati oleh masyarakat Madinah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, amanat Rasulullah itu ialah: Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, hubungkanlah silaturrahim, berilah makanan dan dirikanlah salat ketika orang sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Dalam hadis tersebut terdapat 4 amanat penting Rasulullah. Secara lebih jelas, tumpuan 4 amanat itu ialah: pertama, sebarkan salam. Islam adalah agama yang mementingkan keamanan dan kesejahteraan kepada umatnya. Salah satu cara mewujudkan perdamaian itu ialah sebarkan ucapan salam, yakni ucapan Assalamualaikum. Ucapan salam ini adalah doa bagi memperolehi keberkatan, keamanan dan kesejahteraan kepada seseorang atau kumpulan. Ia menjadi dasar penting dalam mewujudkan perasaan cinta dan kasih sayang, khususnya di kalangan orang Islam, bahkan dalam lingkungan manusia seluruhnya. Bagi mencapai manfaat besar ucapan salam itu, maka Islam menggalakkan ucapan salam ditujukan kepada semua orang Islam yang kita temui, walaupun bukan sahabat kita. Sunat memberi salam dan wajib menjawabnya. Ucapan kesejahteraan juga boleh diberi kepada orang bukan Islam. Ingatlah besar peranan kasih sayang dalam kehidupan manusia. Maka ucapan salam ini menjadi rukun dalam solat. Dalam tahiyat akhir, ucapan salam menjadi doa penutup setiap solat bagi kesejahteraan hidup saudara-saudara jamaah di sebelah kanan, kiri dan di sekeliling kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Maksudnya, mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman. Mereka dianggap tidak beriman sehingga mereka berkasih sayang. Adakah kamu mahu aku tunjukkan sesuatu ajaran yang mana apabila kamu mengerjakannya, nescaya kamu akan saling menyayangi sesama kalian? Sebarkanlah salam sesama kamu. Kedua, berilah makanan. Rasulullah memberi peringatan bahawa Islam menentang kemiskinan. Oleh itu, apabila terdapat kelaparan dan kebuluran kerana kekurangan makanan dan kemiskinan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat, maka hulurkanlah segera makanan dan minuman. Kerana ia menjadi keperluan asasi manusia. Untuk menilai tahap kemiskinan seseorang dan masyarakat, maka cara yang mudah dan cepat mengesan ialah membuat tinjauan dan kajian di penempatan orang miskin. Khalifah Sayyidina Umar membuat kerja seperti itu. Pada suatu ketika, Sayyidina Umar turun padat ke kawasan penempatan orang miskin.
Berlinang air mata Sayyidina Umar melihat penderitaan hidup sebuah keluarga miskin, di mana ibu dan anak kecil yang dalam keletihan dan menangis kerana kelaparan. Sayyidina Umar memberi bantuan segera kepada keluarga ini. Ingatlah, atas dasar kasih sayang, berikan kemanusiaan dan hapus kemiskinan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu umat Islam menjadi umat yang suka bersedekah, memberi zakat dan memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukannya. Tangan yang di atas, yakni suka bersedekah, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketiga, sambunglah tali persaudaraan. Dalam ajaran Islam, hubungan persaudaraan menjadi nilai yang penting dalam kehidupan Muslim. Sebab itu, sambunglah tali persaudaraan, lebih-lebih lagi dengan mereka yang pernah menyakiti kita kerana pahalanya. Khatib amat yakin mereka yang beriman, beramal soleh dan tinggi nilai kasih sayangnya akan melakukan perbuatan yang membawa rahmat kepada manusia dan menjauhi perbuatan keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang melaknat, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat. Islam agama pembawa rahmat kepada manusia. Sebab itu Islam melarang perbuatan laknat melaknat ke atas manusia, termasuk juga kepada orang bukan Islam. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Artinya, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Keempat, solatlah di malam hari ketika manusia nyenyak tidur. Solat sunat tahajud menjadi sunnah yang paling penting selepas solat fardu. Orang yang beriman dan beramal soleh melaksanakan solat sunat ini sebagai tanda bersyukur, usaha mendapat derajat yang lebih tinggi dan mempunyai daya tahan yang kuat, mengukuhkan akhlak mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, pada sebahagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ikhwanil muslimin, akhir sekali, sebagai tanda orang yang beriman, khatib sekali lagi menyeru saudara-saudara sekalian, hayatilah nilai-nilai hidup dalam amanah Rasulullah ini. Amanat ini terbukti dapat mewujudkan hubungan orang Islam yang baik dengan Allah, sesama manusia
dan mengelakkan rakyat ditimpa kehinaan. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimudz zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Artinya, mereka ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, yakni agama, dan tali, yakni perjanjian dengan manusia. Surah Ali Imran ayat 112. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil rishwah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Justru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.